Pada masa yang sama, penilaian prestasi tahunan perlu dimantapkan sebagai alat pemantauan dan pembangunan kerja yang cekap. Untuk menjayakan pembangunan bakat profesional dan kemahiran staf sokongan, saya telah mengesyorkan kepada pejabat pendaftar untuk melihat kembali organisasi Jabatan Sumber Manusia. Memandangkan pengurusan bakat akademik telah diasing pembangunan sumber manusia, jabatan ini perlu menjajar semula peranannya kepada dua fungsi utama, iaitu mentadbir perjawatan staf UMT, semua staf UMT. Kedua, pembangunan kerjaya staf profesional dan sokongan. Salah satu pendekatan yang boleh dipertimbangkan ialah unit perjawatan diletakkan di bawah kawalan terus pendaftar, sementara Jabatan Sumber Manusia dikemas kini fungsinya menjadi pusat pengurusan bakat profesional dan staf sokongan. Hadirin yang dihormati, dah tinggal sikit ya. Untuk dikenali dan dihormati di peringkat kebangsaan dan global, kita tidak boleh memberikan tumpuan hanya kepada pembangunan kecemerlangan akademik. Kita perlu menunjukkan kepada pihak berkepentingan UMT memang cemerlang. Oleh itu, kita perlu mengurus persepsi dengan sebaik mungkin. Dan cara terbaik untuk mengurus persepsi ialah dengan membangunkan citra siapa kita dan bagaimana kita ingin dikenali. Untuk membina citra positif, kita perlu mengembangkan citra kebangsaan dan citra global. Pada peringkat kebangsaan, kita perlu dikenali sebagai universiti terunggul di dalam ilmu kelautan dan sumber akuatik. Dalam konteks ini, kita seharusnya memiliki ramai bakat akademik tersohor, program pengajian terbaik dan prasarana penyelidikan tercanggih dalam pelbagai ilmu kelautan dan ekosistem akuatik. Citra ini perlu ditonjolkan secara berterusan dalam pelbagai bentuk, khususnya melalui aktiviti kemasyarakatan dan penerbitan korporat. Penerbit UMT dan Pusat Komunikasi Korporat serta Pembangunan Citra disyur bekerjasama rapat dengan Pusat Pengajian dan Institut Penyelidikan bagi menghasilkan pelbagai penerbitan korporat yang menepati sasaran. Pada peringkat antarabangsa pula, kita mahu UMT dikenali dalam bidang sains marin, terutamanya sains marin tropika, kepelbagaian biologi akuatik tropika, serta pengurusan dan teknologi maritim. Oleh itu, pembangunan citra global perlu ditumpukan kepada kekuatan dan keupayaan kita dalam sektor ini. Jika kita beriltizam untuk membawa ahli akademik cemerlang dan pelajar antarabangsa terbaik bersama kita, maka fokus citra perlu ditumpukan kepada sasaran yang tepat. Dan kita perlu menyampaikan siapa kita kepada wakil kerajaan di luar negara, kepada universiti terkemuka di dunia, universiti berfokus marin dan semua rakan jaringan global yang telah dibina selama ini. Untuk menekatkan usaha ini, kita perlu memperkasa pejabat jaringan antarabangsa yang baru saja kita perkukuhkan, yang bakal menjadi barisan hadapan pembangunan citra global. Hadirin yang dihormati sekalian, yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pendidikan Malaysia telah menyampaikan amanat pada 28 Januari, iaitu 2 hari yang lepas. Sebahagian besar daripada amanat beliau tertumpu kepada pencapaian, cabaran dan harapan pembangunan pendidikan pada peringkat sekolah yang termaktub di dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025. Tidak heran kerana sekolah mempunyai hampir 500,000 guru dan IPTA hanya mempunyai mungkin 20,000, 30,000 orang pensyarah. Antara isu pengajian tinggi yang diketengahkan ialah pencapaian program penyelidikan fundamental, duit yang disalurkan itu,
pencapaian universiti penyelidikan, khususnya jumlah penerbitan berimpak tinggi. So kita bukan universiti penyelidikan, agak terkilan sedikit. Dan pengiktirafan 9 high COE yang baru. Jadi pada tahun ini negara akan mempunyai 9 lagi high COE seperti INOS, ya. Ketika menyentuh program memertabatkan bahasa Melayu, mengukuhkan bahasa Inggeris, MBM, MBI, saya tertarik dengan iltizam beliau untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu tinggi. Untuk mencapai hasrat ini, beliau menyeru kepada ahli akademik supaya menulis buku dalam bahasa Melayu. Jadi mana yang ahli akademik yang tersohor belum menulis dalam buku dalam bahasa Melayu, tulislah sekurang-kurangnya sebuah atau sebiji buku. Menterjemahkan buku bahasa Inggeris ke bahasa Melayu, ini mungkin bukan peranan kita, dan menyampaikan kuliah dalam bahasa Melayu. Jadi ada juga ahli akademik yang dah lama tak menyampaikan kuliah dalam bahasa Melayu, sampaikanlah kuliah dalam bahasa Melayu. Dalam kenyataan penutup, YAB Menteri menggesa warga Kementerian Pendidikan hendaklah menjalankan tanggungjawab dengan iltizam yang tinggi, semangat bekerjasama sebagai sebuah keluarga besar dan dengan niat yang ikhlas. Kita perlu melakukan transformasi jiwa, katanya, berpegang teguh kepada nilai murni, agama dan tradisi kebangsaan. Jadi itulah jis kepada ucapan Menteri Pendidikan kita 2 hari yang lepas. Para hadirin yang saya hormati, tahun 2014 merupakan tahun penuh cabaran dan peluang bagi UMT meningkatkan prestasinya. Pada tahun ini juga, kerajaan telah menyarankan langkah penjimatan bagi membantu negara lebih berdaya saing. UMT telah menyahut cabaran ini tanpa berkompromi dengan iltizam meningkatkan kesepakatan dan pembudayaan kecemerlangan. Oleh itu, saya ingin memperkenalkan slogan langkah penjimatan kita, budaya kecemerlangan, projek berimpak tinggi. Gunakanlah slogan ini dalam semua surat menyurat resmi kita. Jika kita buat sesuatu yang cemerlang, kita tak perlu buat banyak, 1-2 pun dah cukup. Kalau kita memikirkan usaha-usaha kita yang berimpak tinggi, kita pun tak perlu buat banyak, 1-2 pun dah cukup. Jadi dengan membuat perkara dengan terbaik mungkin dan berimpak tinggi mungkin, kita tak perlu duit yang banyak. Tak guna kita ada 15-20 projek, atau pagi tadi saya menyatakan tak ada gunanya kita mempunyai 15 atau 20 makmal komputer tetapi makmal komputer tersebut tidak digunakan atau mempunyai kemudahan-kemudahan yang kurang canggih. Biarlah kita mempunyai 5 atau 6 makmal komputer tetapi di dalamnya serba lengkap dan ia digunakan daripada pukul 8 pagi hingga 10 malam oleh semua pelajar-pelajar kita. Itu yang saya maksudkan budaya kecemerlangan, projek berimpak tinggi. UMT masih dalam proses memantapkan hala tuju, membangun bidang akademik dan staf profesional, mengembangkan program pengajian berkualiti dan mengukuhkan penyelidikan berimpak tinggi. Kejayaan usaha ini memerlukan sokongan dan komitmen seluruh warga UMT. Oleh itu, marilah kita bersama-sama mengukuhkan sebuah pasukan idaman melalui kepercayaan dan amalan berpaksikan nilai teras yang baru saja kita perkenalkan. Sebagai mengakhiri syarahan ini, saya ingin berpesan kepada kita semua, seluruh warga UMT, benalah sikap yang positif terhadap kerja. Anggaplah pekerjaan sebagai amanah
dan tanggungjawab penting di dalam hidup kita. Cintailah kerja anda dan lakukanlah dengan penuh keceriaan dan kebanggaan. Jika kita amalkan semua prinsip ini dengan penuh yakin, penuh keikhlasan, saya pasti dan kita pasti akan berjaya memacu kecemerlangan akademik. Meneroka ilmu di bumi sakti, mengharungi lautan tidak terperi. Pesanan diberi keikhlasan hati, jadikanlah pedoman anda bistari. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.